Dah boleh dah. Alhamdulillah. Sebagaimana biasa kita akan sambung perbincangan tentang Al-Qasasil Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Namun pada hari ini kita tak akan masuk lagi ke dalam perbincangan kitab tersebut, melainkan membicarakan tentang objektif ataupun maksad ataupun maqasid, tujuan, objektif, matlamat Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebahagian daripadanya adalah daripada kisah-kisah. Mengapakah dalam Al-Quran yang kita tahu ada 6,000 lebih ayat itu, ada setengah pandangan kata 6,666, namun ada yang kata 6,200 lebih dan sebagainya. Itu khilaf ataupun itu ikhtilaf antara ulama, tidak ada masalah, tidak menjadi persoalan kepada kita. Jangan kita duk bergaduh di kedai kopi pasal berapa jumlah sebenar, berapa jumlah sebenar ayat Al-Quran itu, tidak menjadi keutamaan kepada kita. Baik. Namun dalam banyak-banyak ayat Quran itu ternyata kita pun tahu kebanyakan daripadanya adalah qasas ataupun kisah, cerita. Dan bila Al-Quran bercerita, dan bila Al-Quran mengisahkan, dan bila Al-Quran mengkhabarkan kepada kita persoalan-persoalan ataupun cerita-cerita ataupun kisah-kisah tokoh ataupun peristiwa yang lalu ataupun masa depan, maka ianya mutlak, ianya qat'i adalah benar dan tidak mungkin tidak benar. Maka di sini kita cuba nak rungkaikan, kita lihat dalam kitab-kitab para alim ulama, mengapakah Allah Ta'ala sengaja menjadikan kisah itu. Kenapa? Hatta dalam surah Yusuf, kalau kita tengok dalam banyak-banyak kisah Al-Quran, kisah para nabi dan sebagainya, nanti kita akan tengok jenis-jenis kisah dalam Al-Quran menurut Syekh Manna' Khalil Al-Qattan dalam kitab dia Mabahith fil Ulumil Quran. Kita akan tengok 3 kriteria kisah-kisah dalam Al-Quran. Namun sebelum itu kita tengok dulu mengapakah kisah-kisah itu sengaja Allah Ta'ala turunkan, sengaja Allah Ta'ala berikan. Bahkan kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf, antara kisah yang paling lengkap dalam Al-Quran. Kisah-kisah lain bertaburan. Kisah Nabi Musa ada dalam surah Al-Anbiya, ada dalam surah Asy-Syu'ara, ada dalam surah itu, ada dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya, berterabur. Begitu juga nabi-nabi lain. Namun kisah Nabi Yusuf specifically, secara khususnya dinyatakan dalam surah Yusuf yang panjangnya 111 ayat, yang dari sudut secara literalnya kalau kita tengok 86 ayat lebih kurang begitu adalah dialog, adalah berbentuk percakapan. Ini kita kaji satu-satu tuan-tuan, kita kira daripada 111 ayat itu lebih kurang dalam 86 ayat adalah dialog, adalah dialog. Maka kenapakah kisah yang begitu hebat, yang bermula daripada Nabi Yusuf kecil, dia bermula dengan dia bermimpi, dia menyatakan mimpi dia kepada ayah dia Nabi Ya'qub, dan akhirnya berakhir dengan kejayaan dia menjadi seorang wazir di Mekah, di Mesir pada masa itu. Jadi kisah Nabi Yusuf itu lengkap. Bahkan dalam kisah itu 2 kali Allah Ta'ala ulang. Pada awal ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Dan di akhir ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sekali lagi Allah Ta'ala ulang tentang ahsanal qasas. Jadi kita akan bincang sikit pasal ahsanal qasas, dan juga kita tengok macam mana surah Yusuf dan surah-surah Al-Quran yang lain secara keseluruhan untuk pagi ini. Hujan-hujan ni tuan-tuan, nak cerita benda-benda agak berat ni sedap juga. Dah hujan pagi ni, saya nak mari tadi pun risau jalan licin. Tuan-tuan dan puan-puan, pada awal tahun 1900 lebih kurang begitu, dan mutaakhir 1050-an begitu, ketika mana di Mesir sebagai contoh berlakunya invention ataupun ghazwatul fikr dia panggil, pertembungan pemikiran, di mana para ilmuwan di Mesir pada masa itu sangat teruja dengan idea-idea daripada barat. Sorbonne sebagai contoh daripada Perancis, ramainya ilmuwan-ilmuwan daripada mereka alim, kadang-kadang mereka hafal Quran dan sebagainya. Namun kemudian mereka belajar di barat, mereka belajar di Perancis, mereka belajar di Jerman dan sebagainya. Maka mereka mula terpengaruh secara tidak langsung
Ada yang balik jadi ulama yang lebih hebat bila dia menguasai pemikiran barat, budaya barat. Dia balik, dia boleh berhujah dengan hebat bila dia nak rad ataupun nak berhujah balik dengan barat. Namun ramai juga yang terpesona dengan idea-idea barat. Terpesona dalam arti kata menerima secara borong ataupun lebih teruja dengan idea barat, dan akhirnya dia telah berlaku satu pencampuran dalam keilmuan Islam itu sendiri. Maka lahirlah golongan-golongan yang kita namakan anti hadis dan sebagainya, golongan liberal, golongan yang anti hadis, golongan yang melihat Al-Quran itu hanya sebagai satu skrip manuskrip kuno yang boleh dikaji dan sebagainya. Maka ada beberapa orang tokoh ilmuwan hebat di universiti, profesor yang mengkaji Al-Quran, tapi dia tengok daripada perspektif seni, daripada perspektif sastra. Antaranya Amin Al-Khuli ataupun Ahmad Khalafallah. Mereka ini telah mengkaji Al-Quran menggunakan teori-teori daripada barat. Dia menggunakan teori-teori barat untuk kaji Al-Quran, dan ini telah mendapat respon yang begitu yang begitu keras daripada ulama-ulama Azhar khususnya, sehingga kan antaranya Nas Hamid Abu Zaid yang cuba untuk mengimplementasikan penafsiran gaya hermeneutik, satu teori penafsiran yang digunakan oleh golongan Nasrani ataupun Kristian untuk mengkaji teks-teks sastra mereka dan mengkaji Bible mereka. Jadi mereka ini ilmuwan Muslim yang terpengaruh dengan idea-idea barat telah cuba nak apply kepada Al-Quran. Maka berlakulah pertembungan di situ, dan hingga akhirnya Nas Hamid Abu Zaid telah diisytiharkan sebagai murtad. Profesor Dr. Nas Hamid Abu Zaid telah diisytiharkan sebagai murtad. Bahkan dia keluar daripada Mesir, pergi duduk di Leiden di Belanda. Ini satu cerita yang panjang tentang pertembungan keilmuan di barat pada masa itu dalam konteks mereka mengkaji Al-Quran. Mereka mengkaji Al-Quran, satu cerita yang menarik. Tapi nak katanya tuan-tuan, mereka cuba mengkaji Al-Quran daripada perspektif mereka masing-masing. Kenapa? Para orientalis, musuh-musuh Islam, mereka tahu bila mereka nak ubah Quran, mereka tidak mampu. Dia nak ubah Quran, dia tidak mampu. Allah Ta'ala jamin Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dia tahu Al-Quran tidak mungkin akan boleh dirubah-rubah, tidak boleh mungkin. Ramai orang cuba buat tapi tidak mampu. Tapi mereka tahu untuk nak ubah, dia boleh ubah pada penafsiran terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka berlakulah usaha-usaha untuk menafsirkan Al-Quran melalui perspektif masing-masing. Dan akhirnya munculnya golongan anti hadis dan sebagainya adalah tidak lain bila kita kaji dan telusuri akar pemikiran mereka, asas bagaimana mereka boleh terfikir macam itu, tidak lain tidak bukan ada kaitannya dan secara langsung daripada idea-idea daripada para pemuka-pemuka ilmuwan-ilmuwan daripada barat yang mempunyai niat yang tidak baik terhadap Islam dan sumber Islam itu sendiri. Sebab dia tahu untuk meruntuhkan Islam, menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, antara lain dia tak mampu. Antara yang mereka mampu buat adalah untuk merubah, untuk kita kata memberikan gambaran yang salah terhadap penafsiran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan sikit sebanyak mereka berjaya. Sebab tu tuan-tuan, dalam beberapa CD saya sebelum ini, saya jelaskan kalau kita nak lihat Islam hari ni yang jadi celaru sangat. Kenapa tuan-tuan? Jadi kita ni surau masjid bergaduh tak habis-habis tentang pelbagai perkara, tentang khilaf tentang mazhabnya, tentang khilaf tentang akidahnya, padahal yang dikhilafkan adalah benda-benda furu' semata-mata. Tapi itulah yang diberi penekanan yang begitu keras dan sebagainya, sehingga sanggup kafir mengkafir, sehingga sanggup sesat menyesatkan dan sebagainya, sehingga akan merugikan kita di masjid-masjid ataupun rumah Allah ini. Jadi saya buat kesimpulan, satu hipotesis. Bila sebut hipotesis ini, tuan-tuan boleh terima dan tuan-tuan boleh tolak, tak ada masalah. Saya nak bagi satu analogi yang mudah untuk kita faham. Baik, kita tengok hari ini persoalan ada masalah umat Islam itu begitu banyak. Khususnya dalam tidak boleh ada satu konsep kita kata wahdatul fikr. Wahdah, satu kesatuan dalam berfikir, tidak boleh ada. Kenapa? Kerana jalur pemikiran yang pelbagai yang wujud pada hari ini, apatah lagi ustaz-ustaz yang ceramah dekat sini mempunyai pelbagai idealisme, pelbagai pandangan mereka untuk mereka nak pengaruhi orang yang mendengar. Ada. Jadi saya analogikan, kalaulah Islam itu sebuah rumah, tuan-tuan dengar elok-elok. Kalau kita anggap Islam itu sebuah rumah,
Kita nak bagi faham Islam ni. Islam itu sebuah rumah, dan biasanya rumah ada pintu-pintu dia. Betul? Apa nama rumah ada dia punya tingkap dulu. Kalaulah Islam itu sebuah rumah, maka biasanya sebuah rumah mempunyai dia punya pintu-pintu. Dan biasanya pintu-pintu ini ada pelbagai jenis. Ada yang pintunya jenis daun dua, ada yang jenis daun pintunya satu kalau rumah kampung. Ada yang daun pintunya ada tingkap, apa nama, daun tingkapnya adalah cermin. Ada yang jenis kecil dan berjeriji kalau tingkap di penjara. Maksudnya pelbagai jenis tingkap. Betul tak betul ni? Jangan ada anggap saja tuan-tuan. Ini sedap orang ceramah ni, orang dengar tu dengar sami'na wa ata'na. Kena kadang-kadang rasa tak setuju tapi jangan bangun terus saya tak setuju. Macam dalam parlimen tu tak payah macam tu. Kita dalam masjid, jadi ada dia punya tata cara. Baik, bila sebuah rumah itu mempunyai pelbagai jenis tingkap, ada tingkap yang sempit, ada tingkap yang luas, ada tingkap yang jenis macam pintu sampai ke bawah kalau rumah kita di kampung-kampung. Nak katanya sebuah rumah itu kadang-kadang mempunyai pelbagai jenis tingkap, yang menyebabkan umat Islam jadi celaru sangat pada hari ini tuan-tuan. Tidak lain, mereka telah melihat Islam melalui tingkap masing-masing. Tingkap ini seolah-olah saya nak nisbahkan kepada jemaah-jemaah jalur-jalur pemikiran yang pelbagai ini. Ada orang dia jumpa Islam, dia dulu nakal, bila dia insaf, dia kembali kepada Islam, dia jumpa jemaah tabligh sebagai contoh. Maka dia rasa jemaah tabligh lah yang terbaik, yang confirm akan bawa dia ke syurga. Ada orang jumpa Islam melalui jemaah sufi, tasawuf, tarikat, maka bagi dia itulah Islam dan itulah yang akan membawa dia ke syurga. Ada orang jumpa Islam melalui jemaah ataupun parti politik, maka dia kata inilah yang akan bawa kami ke syurga. Dan dia bagai-bagai lagi tuan-tuan, bagai-bagai lagi, yang akhirnya sebenarnya bila mereka lihat melalui tingkat masing-masing, mereka telah melihat Islam dan menyempitkan Islam itu dari perspektif mereka masing-masing. Ini jadi masalah. Bila kita rasa Islam yang kita tengok itulah yang paling baik, hakikatnya kalau kita revise balik, kita muhasabah balik, betul ke? Sebab kita tengok melalui tingkap kita masing-masing. Dan biasanya tingkap-tingkap ini ada dia punya tokoh masing-masing. Dan tokoh-tokoh ini pula kalau diangkat lebih daripada sepatutnya, maka akan berlakulah sebagaimana cerita Ayah Pin dan sebagainya, Abu Ya Sya'ari dulu dan sebagainya. Itu bukan daripada tingkap tuan-tuan, daripada bumbung tu. Kalau kita nak kata Islam itu sebuah rumah, kita nak kenal Islam tu macam mana. Jadi untuk kita nak masuk dalam sebuah rumah, tata cara yang betulnya adalah melalui apa tuan-tuan? Kita balik lepas ni rumah kita, kita masuk melalui tingkap lah. Adakah kita masuk melalui tingkap? Jawablah sikit. Adakah kita masuk melalui tingkap? Kita masuk melalui apa? Pintu. Maka Islam, kalau kita kata rumah tu Islam analoginya, maka Islam ada dia punya pintu. Pintunya tidak lain tidak bukan, kita nisbahkan pintu itu dua daunnya. Daun yang pertama, daun pintu tu adalah Al-Quran, dan daun yang kedua adalah As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamaksattum bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Dalam Muwatta Malik, rawahu Imam Malik dalam Muwatta. Maka bila kita tengok Islam melalui pintu dia, kita masuk dengan tertibnya, masuk melalui pintu, buka pintu satu-satu. Kita kenal Islam melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar akidah, kita akidah yang kita akidah itu merujuk kepada qala Allah dengan qala Rasul. Dan kita belajar tata cara ibadah melalui qala Allah dan qala Rasul. Maka banyak masalah boleh selesai tuan-tuan. Hari ini yang jadi masalah sangat tu, yang jadi celaru haruk habis licin, kenapa? Kerana kita melihat melalui tingkat masing-masing. Kadang-kadang kita olok kepala saja masuk dalam tingkat tu, kita tak masuk habis pun. Kita kata inilah Islam yang terbenar dan inilah yang akan bawa kami ke syurga. Yang menyebabkan kita sampai bila-bila pun takkan boleh nak duduk bersama dan kata-kata berbincang dan sebagainya untuk mencipta ataupun satu wahdatul fiqh, satu kesatuan pemikiran dan sebagainya. Tapi bila semua orang berusaha untuk faham Al-Quran, bila belajar tu bukan belajar mengaji saja,
tapi belajar juga tafsir Al-Quran, the science of Al-Quran, ulumul Quran. Dia ada tarikh, usul tafsir dan sebagainya, banyak lagi ilmu-ilmu Al-Quran. Dan lepas dia belajar Quran tu, dia belajar pula ulumul hadis. Apa nama asbabul wurudnya, dia ada jarh wa ta'dilnya, dia ada isnadnya, dia ada macam-macam lagi ilmu dalam Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita mari daripada situ tuan-tuan, banyak perkara kita boleh selesai. Banyak perkara. Bila tengok sikit anak beranak ataupun siapa-siapa jemaah yang sembahyang tidak sama dengan kita, maka kita kata, kita tahu kenapa dia berbeza, kerana dia ada hujah dan nas dia masing-masing. Maka kita jadi lapang dada. Kita jadi lapang dada, kita tak jadi serabut, kita jadi pelik mu ni mari mana ada. Kita rasa dia ada dia punya pandangan sendiri, tak apa, tak ada masalah. Kita hormat dia punya pandangan. Maka itulah keluasan dada Islam. Kita akan rasa sejahtera, kita akan rasa jadi rasa aman. Kita tak rasa inilah Islam, kita tak sempitkan Islam hanya melalui perspektif kita semata-mata. Tuan-tuan, kita berbeza. Kalau 50, 60 tahun dulu, pada awal merdeka, sebelum merdeka dan sebagainya, dan sebelum apatah lagi sebelum tahun 1900 tempoh hari abad ke-20, mungkin tidak ada masalah lah. Tapi hari ini dengan cakupan maklumatnya yang begitu luas, boleh akses maklumat dengan pelbagai sumber, daripada YouTube-nya, daripada internet dan sebagainya. Sewajarnya kita telah lebih terbuka dalam perbahasan ilmu agama untuk menerima apa yang lebih baik untuk kita aplikasikan dalam masyarakat kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu sekadar mukadimah. Kita akan pergi laju dalam tajuk pada hari ini berkenaan dengan mukjizat, kisah-kisah dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita fokuskan, kita akan bincang Al-Qasas fil Quran, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah alaih. Tuan-tuan dan puan-puan, buat pengetahuan juga, saya adalah kolumnis dalam majalah Solusi, ruangan hadari. Mereka mulakan satu ruangan hadari, bukan hadari dulu tu, bukan. Ada hadari ini bermaksud hadaratul islamiyah ataupun ketamadunan Islam. Dia pakai Islam hadari, dia hadaratul islamiyah. Istilah tu kena betul. Bila hadaratul islamiyah, ketamadunan Islam. Bila Islam hadari, Islam yang maju, maksudnya ada Islam yang mundur. Itu dari segi istilah kena berhati-hati bila kita menggunakan istilah-istilah begitu. Bila kita kata Islam hadari, maka ada Islam yang mundur. Kita nak kata di zaman kita ini Islam hadari, maka zaman Rasulullah Islam yang mundur lah. Tak kena, dari sudut bahasanya pun tak kena dah. Baik, pada solusi yang versi ataupun cetakan ke isu 69 tempoh hari, saya telah menulis satu artikel yang bertajuk cerita-cerita sejarah dalam Al-Quran, yang saya masukkan dalam blog saya bina satu blog khas untuk mengumpulkan semula tulisan-tulisan itu untuk siapa-siapa baca. Penulisannya tidak berbentuk akademik sangat, berbentuk santai artikel untuk bagi maklumat-maklumat yang fokus tentang pensejarahan ketamadunan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga rujukan-rujukan dalam buku-buku muktabar yang lain dalam sejarah dan tamadun Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menariknya adalah bila kita tengok Al-Quran, secara keseluruhannya, seorang mufassir daripada Jordan, buta dia tuan-tuan, baru mati 2 tahun lepas lebih kurang begitu, Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang ulama besar, buta, tapi kitab dia banyak. Bukan dia tulis, anak murid dia yang tulis untuk dia. Dan ramai anak-anak murid dia berada di Malaysia pada hari ini, antaranya Profesor Dr. Zulkifli Yusuf, seorang tokoh akademik Al-Quran, ilmuwan di UM sekarang, profesor, adalah anak murid kepada Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas. Jadi Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas ni dia telah karang sebuah buku yang bertajuk Al-Qadaya Quraniyah fil Mawsu'ah Al-Britaniyah, Naqad Mata'in wa Radd Syubhat. Bermaksud wacana Al-Quran, membongkar dakwaan palsu orientalis terhadap Al-Quran. Para orientalis telah mengkaji Al-Quran, bahkan secara tidak langsung mereka telah membina kerana kerajinan mereka, kerana kepentingan mereka tahu bila mereka mengkaji tentang Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian umat Islam yang jarang mengkaji mutaakhir ini mengeluarkan buku-buku yang bagus, terpaksa merujuk kepada mereka. Dan bila merujuk kepada mereka, bila ada kesalahan-kesalahan fakta dan sebagainya, maka kita akan juga telan secara bulat-bulat. Itulah yang berlaku dalam sejarah kita. Sebagai contoh, sejarah Melayu, bila Mak Saleh kata
asal usul Melaka itu bila seekor sang kancil telah ditendang oleh seekor anjing telah ditendang oleh seekor sang kancil dengan para mesuara bersandar di sepuh pokok dan melihatnya. Kita pun betul lah. Tuan-tuan percaya ke? Tak usah duk tipu. Kita percaya dulu masa sekolah rendah dulu. Kita percaya, anak-anak kita percaya benda tu. Cuba balik tanya. Benda yang ghairul ma'kul disebut. Ghairul ma'kul, benda yang tidak masuk akal langsung. Mudahnya nak bina sebuah negara yang namanya Melaka dengan hanya tengok anjing tendang sang kancil begitu. Jadi inilah yang jadinya dalam banyak fakta-fakta buku sejarah kita di sekolah itu, tuan-tuan, bila kita merujuk kepada sumber-sumber yang tidak jelas, jadi kita rujuk sumber-sumber orientalis, para orang barat yang mengkaji tentang negara kita, tentang sejarah dan sebagainya. Terpaksa sebab sumber kita sendiri tidak ada. Tidak ramai ilmuwan yang menceburi dalam bidang sejarah dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau anak tiba-tiba dah lepas SPM, dia balik-balik dia kata nak masuk UKM, nak masuk UIA ataupun nak masuk UM dan sebagainya, kita pun tanya dapat kos apa? Boleh kos sejarah apa? Sudah, kita pun resah nak kerja apa anak aku. Tu kita fikir dulu. Bidang sejarah nak kerja apa? Kalau dapat bidang syariah, bidang apa? Muamalat perbankan Islam. Ni confirm. Cerah masa depan. Tu cara kita berfikir, tuan-tuan. Ada cara kita berfikir. Menyebabkan saya baru lepas 2 hari ceramah di Akademi Pengajian Islam dalam tamadun, apa nama jabatan saya ambil master sekarang, daripada sejarah dan tamadun Islam. Berapa orang pelajar baru masuk ni, baru buka ni? Berapa orang agak-agak? Berapa orang? 17 orang. 17 orang. Saya tanya, ramai kau sikit macam ni? Oi, dia kata ramai dah ni ustaz, 17 orang ni. Biasa duk main 9, 10, 11. Laki 2 orang, 3 orang. Baguslah, banyaklah calon dia boleh pilih. Tapi nak katanya orang tak minat bidang sejarah. Dan hari ini kita disajikan dengan fakta-fakta sejarah yang mengkarut-marutkan kepala otak kita dan anak-anak kita. Banyak karut, tuan-tuan, dalam buku teks sejarah kita tu. Pejuang kemerdekaan yang bermula daripada alim ulama, Tok Janggut, yang kita tahu berjuang menentang penjajah. Dia kata kerana tidak puas hati bila cukai dinaikkan. Tok Janggut bila belajar di Mekah, tok guru dia yang terkesan dengan fatwa daripada mufti Turki pada masa itu, Turki Osmaniyah, yang menyatakan berjuang menentang penjajah adalah jihad. Maka dia balik untuk berjihad untuk menentang penjajah dan melancarkan buat dia punya tim sendiri dan sebagainya untuk melancar jihad kepada British pada masa itu. Tapi buku teks kita kata tak puas hati kerana cukai. Nampak sangat materialistiknya Tok Janggut ni. Berjuang kerana tak puas hati pasal cukai. Nampak tu. Begitu juga dengan fakta kedatangan Islam ke Nusantara. Bila dikatakan yang datang ke Nusantara bawa Islam ini para pedagang, para kita kata peniaga-peniaga. Di samping mereka berniaga, maka mereka melancarkan dakwah. Itu sudah dihujah kembali oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Antaranya seorang profesor ulung dalam bidang sejarah pemikiran dan tamadun Islam Melayu, yakni Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Attas. Dia hujah balik pada orientalis. Dia kata itu salah. Kerana Islam yang mari di tanah Melayu adalah daripada para alim ulama yang memang nak datang berdakwah. Kerana kalau dia mari semata-mata nak berniaga, mustahil kesan dia adalah begitu besar sekali. Main-main sambil-sambil part time dakwah ni. Yang sebenarnya nak pergi berniaga dulu. Dia terbalik sebenarnya. Dia terbalik. Memang mari nak berdakwah. Dan berniaga itu semata-mata untuk nak sara diri. Dia terbalik tu, tuan-tuan. Jadi bila kita kata yang mari itu adalah untuk nak berniaga, maka mentaliti umat Islam pada masa itu ataupun kita kata pendakwah-pendakwah itu adalah materialistik. Mari nak berniaga saja, dakwah tu sambil-sambil. Gitu. Salah semata. Dihujah balik, mereka memang datang berdakwah, missionary. Memang datang dengan target dan strategi, merancang untuk nak mengislamkan. Dan akhirnya mereka memahami bahawa Nusantara ni pusat kepada masyarakat itu adalah raja-raja. Maka mereka beranikan diri dan mendapat peluang pengaruh untuk masuk dalam istana dan berjaya mengislamkan sultan-sultan pada masa itu. Dan akhirnya bila sultan Islam, semua rakyat Islam. Jadi kalau main-main buat dakwah, tuan-tuan, dia tak akan berjaya dengan begitu hebat.
Mustahil dapat kejayaan yang begitu besar. Sebab bila kita masuk Islam di Nusantara ni, kita bukan setakat masuk Islam, bukan sekadar 2-3 orang masuk Islam, tidak. Satu bangsa, satu rakyat, satu negara masuk Islam pada masa itu. Maksudnya orang Melayu, orang Turki dan beberapa bangsa lain, bila Islam mari, mereka masuk Islam tu bukan setakat masuk Islam semata-mata, tapi dengan dia punya secara keseluruhan telah merubah sistem sosial masyarakat pada masa itu, pemikiran daripada yang biasa-biasa jadi lebih hebat dan sebagainya pada masa itu. Tuan-tuan kena tengok sikit sejarah kegemilangan Melayu Islam kita di Nusantara. Itu sangat menarik. Melahirkan ulama-ulama, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, melahirkan Syekh Hamzah Fansuri, melahirkan Abdul Rauf Singkil, ramai lagi ulama-ulama yang hebat yang kadang-kadang kita terlepas pandang, menyebabkan kita nak sebut kita Melayu Islam, kadang-kadang kita malu. Ada, ini sumbangan ulama-ulama yang begitu hebat, yang mesti kita tahu dan kita bangga dengan mereka. Di manakah karya-karya mereka pada hari ini? Tidak lain tidak bukan berada di tangan-tangan para orientalis di SOAS, School of Oriental and African Studies. Ada di sana manuskrip yang asal. Ada di Library of London, ada di Leiden. Kerana mereka tahu dengan ada sumber agama rujukan itu, yang menyebabkan hari ini bila kita nak kaji tentang nenek moyang kita sendiri, kerajaan terpaksa mengeluarkan puluhan ratusan jutaan ringgit untuk membiayai pengkaji-pengkaji untuk pergi buat research di sana. Hatta bila nak beli balik sumber-sumber tersebut, tuan-tuan, dia tak bagi, mustahil dia akan bagi sumber yang asal. Kerana makin lama makin berharga, makin lama makin berharga. Nak dapat dia punya salinan sahaja pun sudah memakan wallahu alam berapa juta ringgit. Tengok tu tuan-tuan. Bila sumber ilmu kita terlalu tidak menghargai sumber ilmu. Dan di sinilah pentingnya sejarah dan bidang pensejarahan. Jadi kalau ada anak-anak yang minat sejarah dan sebagainya, doronglah mereka untuk mendalami bidang tersebut. Bagilah mereka peluang. Yang kemudiannya mereka nak jadi cikgu ke, nak jadi Ustaz Jacob ke, ikut dia lah. Tapi yang penting biar ada satu kesedaran ilmu yang tinggi tentang kerja. Saya tak pernah terfikir nak jadi editor. Saya boleh jadi executive editor tanpa ada ijazah pun lagi pada masa itu. Tapi kita buktikan kita boleh buat kerja, pemikiran kita hebat, pemikiran kita ada isu-isu ataupun sesuai dengan konteks kerja dan sebagainya, kita berjaya meyakinkan majikan, maka kita diterima kerja sebagai eksekutif di sebuah syarikat GLC, tanpa ada degree pun lagi pada masa itu. Dan ramai lagi kawan-kawan yang begitu. Tuan-tuan tahu tak, ramai pensyarah di universiti sekarang yang ada dan hebat-hebat itu kebanyakannya tak ada SPM pun. Kita rusing UPSR tak boleh 4A 5A, kita rusing. Sebenarnya bukan anak tu kita rusing, anak tu tak cemerlang, tidak. Tapi masalahnya kita rusing aib muka kita kepada saudara mara, jiran-jiran dan sebagainya. Itu satu masalah yang besar. Metro keluar apa dia? Metro keluarkan ibu bapa tak jenera tidur malam kerana memikirkan anak nak exam. Allahu Rabbi. Anak nak ambil UPSR bukan nak masuk U dah pun. Karut tuan-tuan pemikiran macam ni. Karut semata-mata. Bukan bermaksud kita nak suruh anak tu bermudah-mudah dengan exam dia, tidak. Tapi Allahu Akbar. Kan kita ingat 2-3 tahun lepas ada seorang India bunuh diri. Bila dia tak dapat target A tu, dia balik dia bunuh diri. Budak umur 12 tahun. Bunuh diri kerana tidak mampu memuaskan nafsu ibu bapa masing-masing. Nafsu belaka tu. Anak 12 tahun bukan nak masuk universiti dah tuan-tuan. Kena ubah sebab orientasi pendidikan kita yang melahirkan orang yang exam oriented, yang menyebabkan kita terlalu berpegang kepada A dan sebagainya. Dan akhirnya ada pun sahabat-sahabat kita yang hebat dulu masa SPM 13-14 A, hari ni tak jadi apa-apa pun. Kehidupan bukan pada A tu tuan-tuan. Bukan. Jadi kena betul balik kita punya mindset bahawa masuk belajar universiti apa semua ni adalah untuk belajar tentang kehidupan. Belajar ilmu-ilmu alat, belajar adab dan belajar untuk memahami sumber-sumber ilmu yang akhirnya mu nak jadi apa ikut mu lah. Asal kamu jadi orang yang tidak berguna sudah. Begitu. Ini kita rusing dah. Bila masuk universiti boleh kos apa? Sejarah. Tak ada kerja ni esok ni. Kita tak fikir tak ada kerja. Kita fikir tak ada kerja. Baik. Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas dalam kitab dia menyatakan dalam Quran ni kalau dicetak 400 muka surat, 100 muka surat adalah tentang kisah-kisah,
tentang qasas, kisah-kisah. Sengaja Allah Ta'ala letak begitu. Dan bila kita rujuk dalam asbabun nuzul surah Yusuf, bila kita baca tafsir Ibn Kathir, ada tafsir Al-Azhar Buya Hamka, kita akan lihat antara sebab penurunan surah Yusuf adalah bila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa dengan Rasulullah, mereka menyatakan mereka ni boring. Mereka ni boring. Ini riwayat sahih, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir. Sahabat-sahabat kata tak ada ke cerita Rasulullah. Ceritalah pada kami cerita-cerita yang menarik-menarik sikit. Maka Allah Ta'ala mewahyukan surah Yusuf, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan cerita-cerita dalam surah Yusuf kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pun boring mereka pun manusia. Ni kadang-kadang kita tengok orang tu, itulah kita letak orang tu lebih daripada dia punya level. Para sahabat tu tetap manusia. Dan bukan semua sahabat yang 24 jam duduk dengan Rasulullah. Sebab tu ulama sahabat-sahabat kibar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali dan sebagainya, tidak banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah dan sebagainya itu. Kerana sahabat-sahabat lain pun ada pekerjaan mereka masing-masing. Mereka bukan duduk setopok dengan Rasulullah 24 jam, tidak. Bila kita faham sahabat, daripada subuh sampai isyak dia duduk dengan Rasulullah. Dah. Uthman ada dia punya bisnes hari-hari yang perlu dia uruskan. Abu Bakar, Umar ada pekerjaan masing-masing yang perlu diuruskan di Madinah itu. Cuma ada sahabat-sahabat yang namanya Ahlus Suffah, yang kerjanya memang duduk di masjid, mengabdikan diri kepada Allah dan sebagainya. Maka tidak peliklah Abu Hurairah, Abu Dzar Ghifari dan sebagainya, beberapa orang lagi Ahlus Suffah, mereka ni antara orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara lain hikmah mengapakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkahwin awal umur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah kerana daripada Aisyah lah kemudiannya, disebabkan dia muda, dia cerdik, maka banyak hadis-hadis fiqhul mar'ah, hadis-hadis berkenaan dengan fiqh kewanitaan, nifah, wiladah, apa begitu begini ni, tentang hubungan seksual dan sebagainya, beradab, bagaimana Rasulullah cara mandi dan sebagainya, cara angkat hadas besar dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat hadis tersebut datang daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu hikmah dia, mengapa Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah duduk dengan Aisyah atau berkahwin dengan Aisyah ketika Aisyah masih berumur muda itu. Di kemudiannya dia mati dengan umur yang agak tua. Maka ramailah ulama-ulama sahabat-sahabat tabi'in yang sempat ambil ilmu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu kita kena faham. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala kata, saya dah bacakan tadi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas dalam surah Yusuf. Dan di sinilah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab dia menyatakan bahawa ayat itu tidaklah fokus hanya untuk surah Yusuf, tetapi untuk semua kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebenarnya semua kisah dalam Al-Quran adalah ahsanal qasas, kisah yang terbaik, kerana dia ada metod penceritaannya. Biasa kalau kita baca novel, tuan-tuan, ada siap dengan wataknya, ada siap dengan perwatakannya, ada plotnya, ada temanya, ada latarnya dan sebagainya. Kadang-kadang novel-novel yang ditulis detail, sehingga kan adegan-adegan yang tidak sepatutnya pun bila kita baca dilukis ataupun ditulis dengan begitu detail. Siapa pernah baca Salina oleh Samad Said, dan novel-novel tahun 80-an, 70-an, banyak novel-novel yang bersifat erotis, dia panggil, bersifat seksual, dilukis pada perhubungan lelaki dan wanita dengan begitu detail. Walaupun ia hanya sebuah buku, tapi bila baca tu memang ada dia punya kesan itu pada pembacanya. Baik. Tapi dalam Al-Quran biasanya, antara ciri-ciri kisah dalam Al-Quran yang tuan-tuan kena faham, watak-wataknya tidak diceritakan secara detail. Isteri kepada Al-Aziz, hatta Al-Aziz itu sendiri pun dalam surah Yusuf tidak dinamakan siapakah dia. Wazir ataupun Perdana Menteri Al-Aziz itu dalam cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf, tidak diceritakan nama mereka itu siapa. Adik-beradik Nabi Yusuf tidak diceritakan siapa nama mereka. Wanita Imra'atun Al-Aziz, wanita isteri kepada Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf juga tidak diceritakan namanya siapa. Adapun namanya kemudian muncul namanya Zulaikha dan sebagainya, ada unsur-unsur Israiliyat, yang mana Israiliyat ni pula dalam ilmu Al-Quran ada yang boleh kita terima, ada yang boleh kita kena muqtadir, dia kita kena tengok balik, dan ada yang kita kena tolak langsung. Dia ada pembahagian dia pula.
Tapi secara umumnya kisah Al-Quran dia tak cerita detail. Dia tak cerita detail. Masuk dalam istana tu dia tak cerita besar mana, tapi dia bagi gambaran. Zulaikha, bila Yusuf masuk dalam bilik Zulaikha, bernama si Imra'atun Al-Aziz tadi, Imra'atun Al-Aziz telah menutup pintu-pintu yang pintu-pintu di dalam bilik dia. Bila dia sebut menutup pintu-pintu di dalam bilik dia, boleh bagilah gambaran bahawasanya bilik dia itu sangat besar. Itu keindahan dan kita kata kehebatan Allah Ta'ala dalam cerita dia. Dia tidak bagi direct, tapi dia bagi isyarat-isyarat yang memerlukan pemahaman dan penafsiran pula kemudiannya. Nampak? Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Adalah membahis fil ulumil Quran. Ini kitab dia, antara kitab yang menjadi silibus dalam pengajian ulumul Quran. Apakah Al-Quran, sejarah, pembukuan dan sebagainya, antara yang terbaik, akademi, ilmiah, dan memang sesuai. Bahkan sudah ada dia punya terjemahan yang diterbitkan oleh Pustaka Jiwa. Tebal lah, tapi bagus dia punya terjemahan. Banyak, tidak jauh daripada yang naskah bahasa Arab. Dan memang sangat sesuai untuk tuan-tuan yang memang kalau ada sedikit kecenderungan untuk nak mendalami, memahami fungsi Al-Quran itu sendiri, maka kitab ini antara yang terbaik. Dia Silver University, Syekh Manna Khalil Al-Qattan, selain daripada Kaifan Ta'ammal Ma'al Quran yang dikarang oleh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan sebagainya. Banyak kitab ni tuan-tuan sebenarnya tak habis nak baca. Cuma kita nak cari yang paling satu buku yang kita boleh baca, yang bila kita boleh rujuk dan kita diterima secara umum oleh masyarakat. Ini antara yang terbaik lah, saya syurkan. Baik. Kemudian dalam buku ini dia ada bab khas menceritakan tentang qasasul Quran juga, ciri-ciri dia, sifat-sifat dia, kelebihan dia dan sebagainya. Diceritakan mengapakah cerita Al-Quran ni begini. Apa jenis cerita dalam Al-Quran begini. Jadi antara lain Syekh Manna Khalil Al-Qattan telah menggariskan 3 jenis kisah dalam Al-Quran. Ini penting untuk kita ketahui. Macam nak jawab exam pula. Ada dengarlah tuan-tuan. Awak macam mana? Saya pukul 2 semalam baru siap buat slide show ni. Dah. Kalau tuan-tuan kalau maksudnya pukul 2 lah balik mesyuarat semalam dan sebagainya, barulah. Tak boleh kalau tak buat ni saya rasa tidur ramah dah. Begitu. Bila ada bukan ni dia jadi cerahlah mata sikit. Begitu. Baik, dalam mabahis fil ulumil Quran, perbahasan tentang ilmu-ilmu dalam Al-Quran, the science of Quran. Maka dia menggariskan 3 jenis kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Kisah ini mengandungi kisah tentang perjalanan dakwah para nabi dan rasul kepada kaum mereka sendiri. Kisah mengenai mukjizat-mukjizat yang membantu dakwah mereka, sikap orang yang memusuhi mereka, tahapan dan peringkat dakwah, perkembangan serta akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan menentang dakwah tersebut. Misalnya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Harun, Isa, Muhammad dan para nabi dan rasul yang lainnya. Salah satu kriteria utama kisah dalam Al-Quran tadi, kisah para rasul dan perjuangan mereka sebenarnya. Perjuangan para nabi, yakni dakwah Islamiyah, dakwah aqidatul tauhid sebenarnya yang mereka bawa itu. Jadi kisah yang ciri yang kedua adalah kisah-kisah yang berhubung kait dengan peristiwa yang sudah berlalu pada masa lalu. Dan sesetengah manusia tidak dipastikan kenabian mereka. Maksudnya ada sama-sama antara itu. Sebab tu ada pendapat yang mengatakan yang wajib kita tahu tu Nabi dan Rasul 25 orang saja. Tapi hakikatnya antara jeda-jeda masa antara Nabi ke Nabi itu ramai para Nabi yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran itu sendiri. Misalnya kisah orang yang keluar daripada kampungnya dengan jumlah beribu-ribu ramainya kerana takut mati. Kisah Talut dan Jalut, peperangan itu. 2 orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dan pemuda yang bersembunyi di dalam gua, yakni Ashabul Kahfi, Zulqarnain dalam surah Al-Kahfi itu, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, orang Yahudi yang akhirnya dikatakan disumpah menjadi apa? Menjadi kera, menjadi monyet itu. Ashabas Sabti, kisah wanita yang suci mulia, kisah mak kepada Nabi Isa Al-Masih, iaitu Maryam. Kemudiannya Ashabul Ukhdud, kisah seorang lelaki yang berjuang mempertahankan dia punya akidah daripada pemerintah yang zalim dan sebagainya. Ashabul Fil, dan banyak lagi kisah-kisah. Baik.
Seterusnya, yang ketiga, ciri-ciri kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang berhubungan dengan kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perang Badar, perang Uhud dan dalam surah Ali Imran sebagai contoh. Perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah. Perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab. Al-Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra dan lain-lainnya. Kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia. Bahkan ada kitab yang ditulis Asbabun Nuzul, sebab-sebab turun ayat kerana tokoh-tokoh tertentu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka lah wahyu itu turun. Banyak antaranya siapa? Ka'ab bin Malik, orang yang 3 orang sahabat Nabi yang terlepas pergi berperang, kerana berlengah-lengah maka turun ayat Quran dan sebagainya. Ini manusia-manusia yang kita kata bertuah lah. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kerana mereka. Antaranya lain siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri, bila berlakunya fitnatul kubra, fitnah antara dia dengan Safwan itu dan sebagainya. Baik. Seterusnya tuan-tuan, daripada perspektif sosiologi, Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang tokoh dakwah yang hebat, pemikir, baru mati setahun yang lepas, dalam tahun ini juga dia mati. Baru saja. Seorang tokoh gerakan Ikhwan Muslimin yang menulis tentang fiqh begitu besar, fiqh mar'ah dengan begitu berjilid-jilid mausuahnya. Dan juga buku dia Usulud Da'wah adalah rujukan dalam mana-mana universiti yang ada fakulti dakwah Islamiyah. Usulud Da'wah, semua gerakan Islam, jemaah-jemaah Islam memakai kitab Usulud Da'wah yang dikarang oleh almarhum Dr. Sheikh Abdul Karim Zaidan, tokoh yang hebat, dia hidup di Yaman dan sebagainya. Dia kata daripada perspektif sosiologi, tadi kita tengok perincian pembahagian kisah, ini saya datangkan pula 3 ciri dari sudut perspektif sosiologi kemanusiaan itu sendiri. Yang pertama, kisah dalam Al-Quran ini merakam ragam manusia terdahulu dalam pelbagai watak, kesannya terhadap tingkah laku, sikap dan cara interaksi dengan yang lain. Bila kita baca kisah-kisah dalam Quran, kita faham manusia-manusia zaman itu macam mana dia punya perangai, kenapa mereka ditenggelamkan, mengapakah mereka itu diazab oleh Allah dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana sikap manusia dalam berinteraksi dengan harta dan kedudukan dunia. Qarun kita tahu, Fir'aun yang apa kata kita kata yang angkuh, sombong dengan kekayaan yang dia ada dan sebagainya. Apabila berada di puncak kehebatan sesebuah tamadun. Dalam artikel yang lain saya ada tulis 4 faktor yang meruntuhkan tamadun manusia dahulu. Ada 4 faktor. Adalah saya rincikan dalam artikel tersebut. Faktor yang pertama, tidak mengendahkan seruan jihad. Faktor yang kedua, terlalu mencintai dunia dan isinya dan sebagainya. Ada 4 faktor. Baik. Yang ketiga, hakikat ilmiah, ilmu sains mengenai manusia, alam, flora dan fauna, bumi, langit, berbintang, termasuk teknologi hebat zaman dahulu yang hanya tersingkap pada zaman moden kini. Pembinaan bangunan-bangunan yang hebat oleh Fir'aun sampai hari ini dikaji macam mana dia boleh cipta. Pada tahun beribu tahun dulu dia boleh bina piramid. Banyak teknologi yang ajaib yang tak terfikir. Sampai hari ini orang duk kaji bagaimana mungkin mereka membina perkara-perkara tersebut tanpa ada bantuan komputer, tanpa ada bantuan kita kata pengukurnya, tapi karya-karya seni mereka begitu hebat sekali. Di Petra, Jordan sebagai contoh, mereka pahat bukit tu jadi satu rumah, satu bandar dalam bukit itu. Ada hebat tak hebat. Maksudnya orang zaman dulu ni tuan-tuan, mungkin dia lebih hebat daripada kita dari sudut pemikiran, kesenian dan sebagainya. Baik, jadi dengan mengkaji kisah-kisah Al-Quran, kita sedar akhirnya membawa kita pada hari ini. Kita tahu walaupun hebat macam mana kita pada hari ini, sebenarnya tidak ada apa-apa pun berbanding dengan apa yang umat-umat dulu hebat lagi sebenarnya. Tapi kerana kesombongan mereka, kerana ketakburan mereka dan tidak patuh pada Allah Ta'ala, akhirnya mereka diazab, dinyahkan daripada bumi Allah Ta'ala. Ada kaum yang tidak ada baka langsung dah. Banyak kaum-kaum yang Allah Ta'ala lipat muka bumi diberi azab, tidak ada baka langsung, tidak ada keturunan, bahasa mereka pun sudah lenyap dan sebagainya. Adalah ayat lain Allah Ta'ala ceritakan. Jadi tidak lain tidak bukan sebagai khulasah dan akhirnya, bila kita mengaji dan bila kita cuba teliti kisah-kisah daripada Al-Quran ini, tidak lain adalah untuk mengambil ibrah. Dia panggil laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah itu ada ibrah, yakni pengajaran. Ulil albab, saya tengok tafsir Al-Azhar semalam, Profesor Dr. Hamka, dia sebut ulil albab ni
orang yang mendapat intipati, inti pemikiran, inti akal. Dia kata ulil albab ni orang yang dapat inti akal. Ulil albab, albab tu bukan Ahmad albab tuan-tuan. Kita ada kata Ahmad albab pintu, itu babun pintu, lubab, dia lubab, lub ni inti. Kalau kita makan kuih Cik Mek Molek tu, orang Kelantan tahulah kuih Cik Mek Molek tu, bila kita gigit tu dia punya inti dalam tu, yang manis tu, yang gula Melaka lah apa benda tu, itulah lubab, orang yang dapat essence, orang yang dapat ruh, itu ulul albab. Maksudnya bila dia tengok, dia dengar cerita kisah-kisah ustaz duk ceramah kisah-kisah dalam Al-Quran ni, dia bukan sekadar dapat kisah, tapi dia dapat pengajaran. Dia dapat satu kesedaran bahawasanya hebatnya umat-umat dulu, tapi kerana takbur kepada Allah Ta'ala, akhirnya mereka tidak ada apa-apa, mereka debu semata-mata. Hebatnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata, aku ni Tuhanmu yang tertinggi. Akhirnya di mana Fir'aun sekarang? Ada yang orang lain, Qarun, diriwayatkan kunci kepada gedung dia saja tu beratus ekor unta kena pikul. Bukan harta, kunci gedung dia beratus ekor unta. Subhanallah, kaya macam mana tak tahu. Dikatakan laut mati tu, seluruh luar laut mati tu semua harta dia lah tu. Dia riwayatkan begitu lebih kurang. Nak kata yang kaya akhirnya tenggelam entah ke mana Fir'aun hari ni. Jadi dengan kaji kisah Quran, dengan faham kisah-kisah dalam Al-Quran ni, kita mari rasa kecil. Walaupun kita bawa Mercedes, walaupun kita ada rumah 500,000 hari ni, hutang pun bukan bayar cash pun. Mana lebih kaya? Orang yang beli kereta besar-besar dengan hutang, dengan dia beli apa nama Myvi apa semua tapi cash, mana lebih kaya tuan-tuan? Dah 25 hari bulan ni insya-Allah ada rakaman TV Hijrah. TV Hijrah pentas dakwah, dia minta saya bincang tentang qanaah. Ini pertama kali masuk TV. Saya pun rasa serba salah. Perlu ke tidak pergi? Tak jadi lah TV serabut. Salah sebut sikit kat habis kita. Tadi kena buat persediaan untuk baca buku balik lah Ihya Ulumuddin lah apa. Lepas tu bab qanaah ni bab tasawuf. Bukan calon-calon orang boleh bincang. Cerita apa pelik bapa dia jemput kita. Nak tolak sahabat kita sendiri, Ustaz Syed Syarizan. Jadi minta doa lah tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga lancar lidah saya dan saya sampai. Saya kata ginilah mudah. Dah nak bincang pasal qanaah ni, saya bawa buku Profesor Dr. Hamka Tasawuf Moden. Dalam tu ada bab qanaah, saya nak baca je begitu. Dia tanya soalan, saya baca je. Menurut Buya Hamka, dia kata begini. Selamat. Ada selamat, itu taktik lah untuk nak selamat. Jadi apa nama kebarangkalian untuk salah tu kurang sikit. Ni kita mari melenggang. Tiba-tiba dia tanya soalan kita pun, saya rasa. Aib cakap benda agama ni tuan-tuan, duk main saya rasa ke. Ada main guna kepala otak sendiri, itu yang banyak merapu tu. Tak boleh, benda agama ni dia kena ada rujukan, sandarannya kepada tokoh-tokoh yang lebih besar atau pada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling awal sekali. Allah ni duduk eloklah Riyadhus Salihin, hafallah beberapa hadis. Nasib baik rakaman kalau live. Jadi sebenarnya keilmuan ni lah payah lah ni nak cari keilmuan yang betul-betul keilmuan macam ulama-ulama dulu. Antaranya kalau sekarang ni yang saya sangat kagumi tidak lain saya bersamahah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia ni tuan-tuan, kadang-kadang dia mari tu sampai tu baru dia tanya tajuk apa hari ni. Kita pun katalah tajuk sekian-sekian. Bila dia ceramah tu dia boleh cerita sebiji dalam kitab. Muka surat berapa, perbincangan kitab mana, bahagian apa. Dia tak perlulah bawa-bawa macam saya ni. Itu daqiq. Itu faqih, orang yang menguasai ilmu. Tapi ada orang yang tidak kuasai ilmu dengan begitu. Dia mari, dia melenggang, dia tanya tajuk apa hari ni. Lepas tu dia pun anak saya, mak saya, cucu saya, datuk saya, dia duduk kona jauh. Kita kata mana poin ni? Mana hadis, mana Quran ni? Mana perbincangan ulama-ulama? Kata-kata sahabat salafus salih dan sebagainya. Itu disiplin bila nak bincang tentang agama. Quran, hadis, qaul sahabat-sahabat, itu dia punya rujukan dalam pengajian agama. Tapi bila mari duduk, nenek saya, tok saya, ustaz saya, tok guru saya, mertua saya, bekas isteri saya, semua cerita. Apa benda macam ni? Itu disiplin dia tuan-tuan. Jadi bila kita dengar kisah-kisah daripada Al-Quran,
kisah-kisah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak itu, kita rasa sejahtera. Kita rasa banyak lagi. Kita rasa ada harapan lah kita nak masuk syurga dan sebagainya. Bila kita dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam 99 orang dibunuh oleh seorang lelaki, akhirnya dia ke syurga. Bagaimana dia ke syurga? Kisah Bani Israel itu. Kemudian ada hadis sahih yang menceritakan bagaimana seorang pelacur yang bagi minum seekor anjing akhirnya ke syurga. Nak katanya Islam ini dadanya rahmat dan luah. Besar mana pun dosa kita, insya-Allah masih ada peluang nak masuk syurga. Begitu. Tapi bila guna kepala otak tuan-tuan, masalah. Nampak? Jadi itu disiplinnya. Jadi tuan-tuan rahimahullah taala, sekadar itu saja. Insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk dalam tajuknya, iaitu tajuk yang pertama berkenaan dengan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada berlaku sedikit perbezaan pandangan dalam dua mazhab akidah yang besar dalam dunia pada hari ini, dunia Islam. Saya akan cuba rincikan. Sebab tu kena ambil masa untuk cari sumber, buat slideshow. Ingat main-main kau nak ceramah ni. Bukan nak sembang kedai kopi tuan-tuan. Jadi kena balik dulu kita ni, tengok ulama ni dulu, dengar ustaz ni kata gapo, buat kajian. Slideshow tak banyak, 10 je. Tapi bila nak cerita kepada tuan-tuan tu, saya tak berani nak reka cipta sendiri. Tak boleh. Itu disiplin dalam nak membincangkan perkara agama. Jadi saya harap tuan-tuan pun upgrade sikit selera untuk nak dengar ceramah tu. Minta ustaz-ustaz kita ni buat kerja sikit. Kita bayar ke? Mahal bayar tu. Sembang saja bayar 100, 200, 300. Seronok dia orang. Dah. Mari sembang lebih kurang balik. Dah. Jadi kita minta mereka buat kerja sikit, buat analisis sikit, baca buku sikit dan sebagainya, dan kita boleh bertanya dan sebagainya. Tidak lain untuk kita dapat improve kita punya kepahaman terhadap Islam, dan kita jadi lebih intelektual, kita jadi lebih kritikal dan sebagainya. Jadi balik lepas ni boleh bincang pula dengan isteri, dengan anak dan sebagainya, dan budaya ilmu itu terus berkembang. Jadi sekadar itu saja. Nak buka soalan ya? Ada soalan? Ada yang sudi bertanya? Kalau tidak sudi, kita nak tutup. Ada yang nak bertanya soalan? Ataupun sudah rasa lapar dan tak tahan dan nak meroti canai? Ada. Saya pun keruk-keruk tu, pagi tadi bangun awal, tapi buat roti dulu. Lapar. Makan sambil-sambil buat air dulu tadi lewat sampai. Ada mari tak makan tadi, hypo lah dia jadi pening sikit. Tak ada soalan? Ni seronok mengajar ni. Tak ada soalan tak? Bila ada soalan, takut lah. Last kali kena balik. Jadi itu sekadar itu saja. Terima kasih ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Minta maaf jika ada terkasar, salah bahasa dan sebagainya. Semoga kita lebih dekat dengan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu paling penting. Supaya kita masuk dan kita lihat Islam melalui pintunya tadi. Peganglah analogi saya itu. Kalau rasa setuju, tapi kalau tak setuju pun, macam mana? Takkan saya nak marah? Takkan saya nak fatwakan haram? Tak boleh kan? Jadi Islam itu perlu dilihat melalui jalannya yang betul, yakni pintu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan nak buka pintu itu ada kuncinya. Bagi ilmuwan, orang yang nak mengaji lebih dalam, kena menguasai bahasa Arab, ilmu-ilmu Arab. Nak dapat tidak? Kena. Saya sendiri pun saya selalu sebut bahasa Arab saya tidak bagus, dan saya sangat rasa terkilan dengan perkara tersebut. Dan insya-Allah saya nak improve dan nak cari tempat belajar ni. Tengah kumpul duit peribadi untuk kita buat dana, tak perlu kerja untuk setahun 2 tahun, nak fokus pada belajar bahasa Arab dan sebagainya, supaya lebih mudah kita nak akses kepada kitab-kitab untuk dapat maklumat-maklumat yang lebih sahih untuk dibentangkan kepada masyarakat. Ia adalah amanah. Ilmu innahu huwal amanah. Amanah kepada Allah Ta'ala yang akan ditanya satu persatu nanti. Dan itu saya sangat risaulah. Sebab tu saya tak banyak ceramah. Bila ceramah pun saya akan bawa buku juga, tunjuk ini saya rujuk dalam ni, begini. Kerana dia adalah amanah. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik, yang indah, yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celah itu adalah pilihan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلغ عليك قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم